ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah jika ada pada malam ini, tuan-tuan muslim muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang penuh mulia ini. Itulah tepat pada tanggal, kalau dalam tarikh Islamnya 27 Rajab Itulah persamaan yang mana yang kita tahu bahawasanya kita setiap saban tahun ataupun setiap kali datangnya bulan Rajab ini, maka peristiwa besar yang kita akan sebut iaitulah peristiwa berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas sedikit, kalau tidak banyak mungkin sedikit, kalau tak sedikit mungkin banyak sedikit, berkaitan dengan apa yang patut kita sentuh pada malam ini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan adanya orang panggil kuliah ataupun ceramah ataupun tazkirah berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini mampu memberikan peringatan kepada kita, ya, mampu menguatkan iman kita dan mampu menjadikan kita ini satu orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui ibrah ataupun apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab saya yakin dan percaya, sudah tentulah tuan-tuan sekalian yang hidup lebih lama daripada saya, sudah tentulah mungkin barangkali lebih arif ataupun lebih mengetahui berkaitan dengan peristiwa ini lebih daripada saya. Namun begitu tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita membuktikan pada malam yang penuh barakah ini kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita membincang ataupun kita mengingati semula peristiwa ini agar apa tuan-tuan dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makin bertambah. Kita ni kalau tanda kita cinta kepada satu orang, sudah tentulah kita hari-hari kita akan menyebut nama dia, betul tak? Ataupun kalau kita meninggalkan orang yang tersayang, barangkali mungkin ada sebahagian daripada kita yang sudah kehilangan isteri, suami, mungkin ahli keluarga sebelum daripada ini. Kadang-kadang kita nak melepas rindu, maka kita melihat kepada gambarnya, kita merenung kepada kisah-kisahnya, ataupun kita meneliti orang panggil apa? Cerita-cerita ataupun apa yang pernah kita lalui bersama dengan orang tersebut. Apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah melihat baginda, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tuan-tuan sekalian, di dalam hati, jauh daripada sudut hati kita ini, marilah kita sama-sama membuktikan bahawasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga yakin dan percaya ramai di kalangan tuan-tuan, ibu ayah sekalian yang sangat rindu untuk bertandang ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Tak lain tak bukanlah bumi Madinah Munawwarah ni merupakan yang mana tempat adanya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalau kita pergi Madinah ni, kita nak duduk di saf pertama di Masjidin Nabawi ni, kita nak duduk dalam raudhah itu, kita nak berdoa supaya kita ni bila mana meninggal kelak tuan-tuan sekalian, dibangkitkan dari akhirat, yang memberikan syafaat kita ni orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kita ini untuk diberikan syafaat baginda. Amin, insya-Allah sama-sama kita aminkan, moga kita di kalangan orang yang terpilih insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, begitulah bila mana kita nak membicarakan berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, peristiwa yang dianggap oleh umat Islam, kalau kita sebut dalam berapa banyak mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada hampir, kalau kita kira mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beribu ataupun hampir 1000 mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikatakan tuan-tuan sekalian, bagaimana peristiwa Nabi diperjalankan dan juga Nabi diangkat
ke langit yang ketujuh, iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ini juga merupakan salah satu mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar, sehingga kan ada yang mengatakan bahawasanya dia adalah mukjizat yang besar selepas daripada mukjizat Al-Quran. Al-Quran kan, Al-Quran ini memang mukjizat yang paling besar di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun begitu tuan-tuan sekalian, pada masa yang tak berapa banyak ini, insya-Allah permulaan kepada kisah ini, marilah sama-sama kita merenung sedikit berkaitan dengan riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu tuan-tuan sekalian, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dia bukanlah saja-saja peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala nak memperjalankan baginda Nabi, ya, Isra' dan juga Mi'raj, nak bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Itu dia bukanlah satu-satu peristiwa yang tiba-tiba, bukan. Tetapi orang panggil apa? Benda ini merupakan penyedap ataupun nak menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ataupun sebelum daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku beberapa rentetan peristiwa yang menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berasa sedih ataupun duka cita. Jadi kita nak melihat sikit daripada situ, biarlah kita ulang kaji sedikit. Moga-moga kita memperingatinya saban tahun, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau nak bincang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita ni kita sebut mungkin barangkali jauh lebih untung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita ni dilahirkan dengan keadaan yang ayah pun ada, ibu pun ada, saudara mara pun ada, harta pun ada, barangkali mungkin begitu. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bukanlah satu orang manusia yang dilahirkan ataupun dengan keadaan yang penuh dengan kekayaan dan sebagainya. Kan? Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah pada tanggal macam biasalah 12 Rabiul Awal tahun Gajah, itulah bersamaan 20 April 571 Masihi. Ya, dan juga kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, pada ketika mana fasa pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum baginda dilahirkan pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, baginda tidak pernah melihat ataupun tidak pernah bertemu dengan bapanya. Abdullah tidak pernah berjumpa dengan bapanya. Bahkan tuan-tuan sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, tak lama selepas daripada itu juga ibunya Aminah juga meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni secara pantang semua orang dah tahu ni, tapi kita kira macam kita flashback balik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh datuknya, ya, Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama selepas itu Abdul Muttalib juga meninggal dunia, ya. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh siapa? Itulah bapa saudara baginda, iaitulah Abu Talib. Ya, walaupun kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah, Abu Talib ini walaupun dia mempunyai anak yang ramai, tetapi kasih dia tidak pernah berkurang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika mana dia nak wafat pun, ya, dia masih lagi menjaga ataupun mengambil berat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok. Namun begitu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat daripada rentetan ataupun sirah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil, ya, dengan keadaan serba kekurangan ataupun serba kekurangan dari sudut kasih sayang ibu bapa dan sebagainya, bukanlah kekurangan bagaimana? Maknanya tidak pernah berjumpa dengan bapanya dan sebagainya. Sehingga tuan-tuan sekalian disebut, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika, ya, ketika mana pada awal-awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika tidak turun wahyu dalam tempoh yang lama. Tak turun wahyu. Kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tidak datang ke masjid disebabkan baginda tidak berapa sihat. Kemudian keesokan tuan-tuan sekalian, adalah satu orang Yahudi ini, perempuan, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Jundab ataupun Jundub. Bagaimana dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, syaitanuka yatrahuka." Ya Muhammad, sesungguhnya syaitan hang telah meninggalkan engkau. Ya Muhammad, sesungguhnya syaitan engkau telah meninggalkan engkau, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa?
Sebab tak turun wahyu dan tempoh yang sekian-sekian menyebabkan Nabi SAW berasa risau. Kenapa tak turun wahyu? Kemudian turunlah ayat tuan-tuan sekalian dalam surah Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan kita dah baca surah tu kan? Wadduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala turunkan ayat itu, Allah Taala memujuk Nabi SAW nak bagi hati Nabi ni seronok balik. Maka Allah Taala sebut wadduha demi waktu subuh, wal-laili idza saja dengan demi waktu malam yang sunyi sepi, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah Taala, tidak pernah meninggalkan ataupun tidak pernah melupakan kamu wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu turun sebab penurunan ataupun asbab nuzul kepada penurunan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, surah Duha. Tuan-puan, kalau kita baca balik bagaimana para mufassirin mengatakan, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, walaupun ada orang yang datang herdik Nabi, bagi tahu kepada Nabi, ialah disebabkan Nabi ni dia satu orang manusia yang dilahirkan dengan keadaan yang tak boleh nak jumpa bapa, tak sempat jumpa bapa, kemudian tak, selepas daripada kelahiran tersebut, kemudian tak lama ibunya meninggal, datuknya meninggal. Kan? Maknanya hidup Nabi SAW daripada awal tidaklah seperti mana mungkin barangkali manusia lain yang lengkap serba-serbi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, daripada pagi, kata Allah, sampai waktu siang, sampai waktu malam balik, kata Allah Taala, kami tidak pernah melupakan kamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit berkaitan dengan yang kita boleh sebut di awal-awal ya kelahiran Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah, bagaimana kalau kita lihat ya berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, sebelum daripada itu berlaku peristiwa yang juga menyedihkan baginda Nabi SAW. Kita lihatlah sedikit ya tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi SAW ya, ketika mana Nabi SAW disebut, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Ramadan Al-Buti menceritakan bagaimana ketika mana Nabi pada tahun ke-7 kenabian Nabi SAW, kalau kita tengok, kalau kita lihat balik dari sudut siri-siri dakwah Nabi SAW, Nabi duduk di kota Mekah berapa lama? 13 tahun, betul tak? 13 tahun. Nabi duduk di kota Madinah 10 tahun. Jadi total adalah 23. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat satu persatu rentetan tuan-tuan sekalian peristiwa yang berlaku di kota suci Mekah itu pada awal-awal dakwah Nabi SAW pada tahun ke-7 umpamanya. Ya, tahun ke-7 umpamanya, kalau kita lihat umat Islam pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam ya kitab sirah, bagaimana orang Quraisy boleh boikot orang Muslim ini sehingga kan selama 3 tahun. Kan mereka buat perjanjian, mereka buat satu dokumentasi, mereka gantung di dalam Kaabah yang menyebabkan orang Muslim pada ketika itu, orang Islam pada ketika itu dia boikot. Nanti kita akan sentuh itu. Nanti kita akan sentuh kenapa dia boikot itu. Tapi kita nak sentuh juga tuan-tuan sekalian, sebelum daripada itu kita nak lihat ya, saya nak baca sikitlah berkaitan dengan muqaddimah ayat berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra', kalau kita lihat pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram sampailah Masjidil Aqsa, nanti kita akan bincang, yang telah kami berkati kawasan sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kami tunjukkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia, itulah Allah, adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang Maha melihat. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak sentuh peristiwa tadi tu ya, sebelum daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku, iaitulah 2 peristiwa sebelum daripada itu. Tapi apa yang kita nak sebut berkaitan, tapi kita nak sentuh dulu berkaitan dengan
berkaitan dengan kata para ulama, ya, ataupun pandangan para ulama berkaitan dengan berselisihnya ataupun perselisihan pendapat berkaitan bilakah berlakunya Isra' wal Mi'raj. Nanti kita akan masuk pada cerita tadilah. Baik, yang pertama sekali kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ada 10 kata ulama bila berlakunya tarikh Isra' wal Mi'raj ini. Yang pertama sekali kata Imam At-Tabari, ya, sejurus daripada Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Ini antara beberapa pendapat para ulama lah. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, ya, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku 5 tahun selepas kenabian. Ada yang mengatakan bahawasanya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tidak berlaku pada bulan Rajab. Ada yang kata bulan Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, ada yang kata bulan Rabiul Awal. Namun jumhur ulama, yang seperti mana yang disebutkan oleh Al-Mansufuri, mengatakan bahawasanya berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Mana kata tahun ke-10 selepas daripada Nabi dilantik menjadi Nabi lah pada tahun ke-10. Sebab Nabi SAW duduk di kota Mekah tu, kalau awal-awal Nabi berdakwah pada tahun pertama sampailah tahun ke-10, sampailah 3 tahun selepas itu. Sebab Nabi duduk di kota Mekah 13 tahun, di kota Mekah 10 tahun. Jadi 23 tahun. Tapi pada tahun 10 kenabian ini dikatakan oleh jumhur ulama mengatakan bahawasanya pada tanggal ataupun tarikh 27 Rejab ini berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan ini kita sebut dulu awal, tak apa. Maka jumhur ulama, baik ulama salaf ataupun khalaf, telah sepakat bahawasanya Isra' wal Mi'raj dilakukan ataupun berlaku dengan jasad dan roh Nabi SAW. Sebagaimana Imam An-Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim, mengatakan bahawasanya pendapat yang benar menurut kebanyakan kaum muslim, ulama salaf, semua fuqaha, ahli hadis dan ahli ilmu tauhid adalah Nabi SAW diisrakan dengan jasad dan rohnya. Semua nas menunjukkan hal tersebut dan tidak boleh ditakwilkan dan dalam arti zahirnya kecuali dengan dalil. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra' wal Mi'raj yang kita akan cerita sekejap lagi ni merupakan peristiwa yang memang berlaku bukan sahaja dengan roh, bahkan dengan jasad baginda Nabi SAW. Sebab ada sebahagian daripada para cendekiawan yang mungkin mereka ini cuba, ya, tuan-tuan sekalian, yang ada pendapat yang mengatakan bahawasanya tak kot, barangkali peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi ini berlaku hanya sekadar pada roh saja, kan? Maknanya Nabi seolah-olah macam bermimpi. Mungkin mereka mengatakan bahawasanya, mungkin mereka macam nak mengatakan bahawasanya tak berlaku dengan jasad sekali. Ini bahaya. Sedangkan dalam hadis menunjukkan bahawasanya tuan-tuan sekalian, perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi ini berlaku dengan roh dan jasad Nabi SAW. Bagaimana Ibn Hajar di dalam syarahnya terhadap Bukhari mengatakan bahawasanya sesungguhnya Isra' dan Mi'raj terjadi pada satu malam dalam keadaan yang sedar dengan jasad dan roh baginda Nabi SAW. Ya, maka pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama, ahli hadis, ahli fiqh dan ilmu kalam. Tak apa, nanti kita tak nak bincang banyak sangat sebab yang tu kita maklum. Dan insya-Allah kita rasa semua kita memang kita yakin bahawasanya Nabi SAW diperjalankan pada malam tersebut dan juga naik ke atas bersama dengan jasad baginda Nabi SAW. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut, tuan-tuan sekalian, antara objektif sebab apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Isra' wal Mi'raj ini, yang pertama sekali adalah iaitulah li tathbit. Li tathbit ni maksud apa? Untuk mengukuhkan kedudukan dan juga semangat Nabi SAW. Nak kukuhkan kedudukan Nabi ni. Kemudian antara tujuan lain yang kedua adalah li takrim, iaitulah untuk memuliakan Nabi SAW, kan, sebagai Nabi yang Mustafa, Nabi yang kita sebut sebagai the chosen one, Nabi yang terpilih, Nabi yang terpilih. Kemudian yang ketiga itulah li-isti'dal al-quwwah, iaitulah yang ketiga, nak menyiapkan Nabi SAW daripada sudut jasmani, ruhi dan juga akli Nabi SAW. Ini kita kena tahu ni tujuan ni. Ada 3 tujuan ni, ini antara yang disebutlah, ya. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, yang seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi, ada 2 peristiwa yang berlaku sebelum daripada itu, ya. Yang pertama sekali yang saya nak sebut secara umum, iaitulah ketika mana tuan-tuan dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, orang panggil apa, menjalankan ataupun pernah berdakwah di satu kota yang disebut sebagai Taif. Kan Taif, kita semua pernah pergi Taif lah saya rasa kan. Yang mana pergi menunaikan umrah, memang kita pernah pergi ke Taif. Dan kita pun mengetahui apakah kejadian yang berlaku di Taif. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilemparkan dengan batu, kejadian di Taif tersebut, sehingga kan tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kan sandal ataupun selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan darah. Dipenuhi dengan darah. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidatina Aisyah seperti mana kita sebut, ya, dalam riwayat Al-Bukhari, seperti mana yang dirakamkan ataupun disebut dalam riwayat Al-Bukhari, mengatakan daripada Urwah bin Zubair bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pernahkah engkau mengalami peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan Uhud?" Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menjawab, "Aku pernah bertemu dengan satu kaum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perlakuan yang paling buruk yang aku terima daripada mereka adalah sewaktu peristiwa Aqabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iaitulah ketika itu aku menyampaikan dakwahku kepada Ibnu Yailil bin Abdul Kilal, ya, tetapi dia tidak mahu menyahut seruanku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, orang panggil apa? Yalah, terpaksa pergilah, orang tak mau terima seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa tenang sikit, rasa sedar sikit, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, iaitu berada pada ketika itu berdekatan dengan yang disebut sebagai Qarnun Manazil. Qarnun Manazil ni yang kita, kalau kita pergi inilah kan, yang kita lalu kapal terbang tu, kemudian kita niat untuk masuk ke tanah haram, maka kita niat di Qarnun Manazil lah kan. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ternyata ada awan yang menaungiku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di awan. Kemudian, yalah, kita pun tahu cerita tu. Kemudian Jibril bawa malaikat gunung, kemudian malaikat gunung offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikat, untuk mengangkat dua bukit, ya, untuk dihentam ataupun dihempak kepada penduduk Taif tersebut. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan Nabi ketika mana ditolak dakwah Nabi pada ketika itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah di Taif. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesedapan ataupun ketenangan kepada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik perjalanan nak masuk ke Mekah tu, kan, daripada Taif dan masuk ke Mekah, maka ada segerombolan jin. Ya, segerombolan jin yang mana disebut sebagai jin yang datangnya daripada Nusaybin. Mana jin ini, tuan-tuan sekalian, dikatakan bahawasanya ada 7 jin yang datang mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat malam. Maka dikatakan 3 daripada Haram dan juga 4 daripada Nusaybin. Nusaybin ni dia satu wilayah yang berada di antara sepadan Syria, Turki dan Iraq lah. Kita pun tak pastilah di mana, tetapi itu merupakan pendekatan jin lah kan. Jin ni duduk di alam dia lah. Dalam surah Al-Ahqaf ataupun dalam surah Al-Jin, kalau kita melihat, tuan-tuan sekalian, boleh baca ada kisah berkaitan dengan jin ini. Namun pada malam ini bukanlah saya nak huraikan cerita berkaitan dengan jin ni. Namun saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, walaupun dakwah Nabi ditolak pada ketika itu di Taif oleh manusia, maka ada satu makhluk lain, iaitulah jin, bangsa jin di kalangan bukan bangsa manusia, yang mana menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kisah panjang lah, yang tu kalau kita nak bincang pada waktu lain lah. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, saya ringkaskan cerita ni. Kemudian peristiwa Isra' wal Mi'raj, ya, yang dikatakan berlaku pada tahun 619 Masihi ataupun pada 10 tahun selepas daripada orang panggil apa? Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan rentetan daripada peristiwa-peristiwa sedih yang berlaku sebelum daripada itu. Dakwah Nabi tak diterima di Taif, Nabi dilempar dengan batu. Kemudian tambahan pula, tuan-puan sekalian, sebelum daripada itu berlaku peristiwa kematian bapa saudara
Nabi SAW, itulah Abu Talib, dan juga tahun tersebut juga berlaku kematian isteri kesayangan baginda, itulah Sayyidatina Khadijah, yang mana merupakan satu orang manusia yang bersama-sama dengan Nabi SAW di awal Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Waktu tu orang yang pertama yang mempercayai kata-kata Nabi ataupun seruan dakwah Nabi adalah Sayyidatina Khadijah, ya, satu orang isteri Nabi yang tidak ada galang gantinya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah tahun tersebut digelar sebagai tahun kesedihan ataupun tahun kedukaan. Ya, sebab sahabat-sahabat tengok Nabi SAW pada tahun tu rasa macam Nabi ini berada dalam keadaan yang tak berapa nak happy ataupun tak berapa nak sedih. Tak berapa nak gembira. Berada dalam keadaan yang duka cita. Apa yang lebih menyedihkan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, iaitulah disebabkan kalau kita sebut bapa saudara Nabi ini, itulah Abu Talib ini, merupakan satu orang yang kalau kita tengok dalam kitab sirah, satu orang manusia yang daripada kecil lagi memelihara Nabi, lebih sayang dia ni kepada Nabi lebih daripada anaknya sendiri, sehingga kan tuan-tuan sekalian, pada hari dia nak meninggal, Nabi SAW datang kepada Abu Talib, dan Nabi SAW cuba untuk apa? Untuk orang panggil apa? Nak talqinkan ataupun nak berdakwah, nak ajak lagi seruan itu supaya Abu Talib ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan Allah, pada waktu itu yang kita panggil apa? Yang menyedihkan lagi Nabi SAW, iaitulah bapa saudaranya tidak sempat memeluk agama Islam. Tidak sempat memeluk agama Islam disebabkan tuan-tuan sekalian, kita pun faham pada ketika itu juga ada di kalangan pemuka-pemuka Quraisy yang datang, yang duk perangat ataupun yang duk minta supaya Abu Talib ini ingat kepada janjinya. Kan, ingat kepada janji, ingat kepada agama nenek moyang, jaga agama nenek moyang kita. Itulah yang kita sebut sebagai hidayah tidak boleh dibeli, atau walaupun Nabi SAW adalah Nabi, sebab hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Talib ini kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dia lebih tua daripada Nabi 35 tahun, ya, 35 tahun. Tak apa, saya ringkaskan. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita pun tahu pada ketika itu bagaimana orang muslim ini mereka diboikot sebelum daripada itu, dan sebelum daripada itu diboikot, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala dijadikan cerita anak-anak yang makan perjanjian tersebut. Kemudian orang muslim pada ketika itu ialah boleh masuk semula ataupun boleh menjalankan kehidupan semula setelah diboikot selama 3 tahun. Kemudian berlaku kematian Abu Talib, Sayyidatina Khadijah. Kemudian tuan-tuan sekalian, sehinggalah berlaku peristiwa Taif yang telah saya ceritakan sebentar tadi. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi satu mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan tujuan untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu peristiwa yang sangat-sangat, kalau kita lihat hari ini tuan-tuan sekalian, ataupun pada zaman itulah, pada zaman Nabi SAW diperjalankan itu, dia adalah satu peristiwa yang kalau orang dengar rasa macam mustahil. Kan, mustahil. Macam mana boleh pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7, kemudian turun, kemudian balik hanya dalam satu malam. Tapi inilah yang kita sebut sebagai mukjizat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya masuk kepada peristiwa tersebut. Ya, ketika mana Nabi SAW dia mi'rajkan ataupun dinaikkan di Isra' dan juga Mi'raj, di Isra' dan juga mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada riwayat sebut Nabi SAW pada ketika itu baginda berada di rumah, ya. Kemudian Nabi pun pada ketika itu nak tidur pada waktu malam. Kemudian tiba-tiba datang Jibril alaihi salam membuka bumbung atap ataupun pelepah tamar rumah baginda Nabi SAW. Kita kalau kita bayang tuan-tuan sekalian, dia bukanlah orang panggil bumbung yang macam kita ada ni. Dia bumbung, makali pada ketika itu bumbungnya dibuat daripada pelepah tamar. Kan Nabi nak tidur, kemudian datangnya Jibril. Jibril datang pada ketika itu tuan-tuan sekalian, bukanlah datang dengan rupa bentuknya yang asal. Kalaulah Jibril datang dengan rupa bentuknya yang asal, besarlah, sebab Jibril ni mempunyai kata hadis Nabi SAW, ada riwayat mengatakan Jibril ni ada 600 sayap. Kalau dia buka satu sayap dia,
Satu sayap dia mampu menutup di sebahagian seluruh ufuk barat. Kalau dia buka sebelah lagi timur, habis. Maknanya Jibril alaihissalam satu makhluk Allah SWT, satu malaikat yang sangat besar fizikalnya. Ya, seperti mana yang kita tahu bahawasanya Nabi SAW pernah dalam dua peristiwa melihat Jibril dengan rupa bentuknya yang asal. Iaitulah pertama berlaku peristiwa inilah Isra Mi'raj ni. Nanti kita akan masuk cerita tentang tu. Yang kedua adalah ketika mana Nabi SAW, yang pertama itulah Nabi SAW ketika mana menerima wahyu. Yang kedua adalah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada pendapat kata tiga. Baik, pada ketika ini waktu Jibril alaihissalam turun, ya, Jibril alaihissalam merupakan satu orang lelaki. Dia membuka atap rumah baginda Nabi SAW. Ya, maka ialah Nabi SAW pun mengetahui bahawasanya itu adalah Jibril alaihissalam. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pun baru 2 kali seumur hidup baginda, 2 kali, ada riwayat mengatakan 3 kali melihat Jibril dengan gambaran yang rupa asal. Tapi tuan-tuan sekalian jangan terkejut, hari ini ada juga ramai orang yang mendakwa ni geng-geng ajaran sesat ni mengatakan bahawasanya dia kalau balik kena ni aja ni, geng-geng yang semayang pun tak perlu, dia berzikir je, semayang pun tak perlu. Kemudian dia katakan bahawasanya dia hari-hari memang nampak Jibril alaihissalam. Dia kata Jibril datang jumpa dia. Kemak je. Jibril tu boleh datang jumpa dia dengan rupa yang asal. Maknanya kalau Nabi sepanjang Nabi hidup 2 kali je Nabi pernah tengok Jibril ni dengan rupa bentuk asal dia. Tapi orang ni lebih hebat lah. Kita kata lebih hebat, dia boleh nampak. Kalau sebulan sekali dia nampak, kalau setahun dah 12 kali. Kan? Weh, dahsyat orang ni. Ada yang mengaku bahawasanya dia datang jumpa Jibril. Ni geng-geng ajaran sesat lah. Maka pada malam tersebut, saya minta maaf tuan-tuan, yang sirah tadi tu yang sebelum ni, yang berkaitan dengan Abu Talib dan sebagainya, kita tak boleh nak kupas secara mendalam. Benda tu ada, boleh kupas secara mendalam. Tapi tak sempat kalau saya kupas secara mendalam, saya ingat tak sempat lah. Mungkin yang tu kita perlu ambil masa yang lain untuk kita bahaskan. Apa yang penting pada malam ini, kita nak cerita berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW perjalanan itu, kemudian dah naik ke langit yang ke-7. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, pada malam tersebut Nabi SAW dibaringkan oleh Jibril alaihissalam dan dibelah dada Nabi SAW. Okey, dibelah dada Nabi, peristiwa yang pertama adalah ketika mana Nabi SAW berada di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, kan? Pada ketika itu waktu Nabi SAW kecil lagi. Ini merupakan peristiwa yang kedua. Nabi SAW dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Belah ni tuan-tuan sekalian bukan belah secara maknawi je pun, bukan secara orang panggil apa macam maksud je kot, bukan. Tetapi dia adalah bedah secara hissi, bedah secara fizikal. Makna kata betul. Kan kalau hari ini ada orang mendakwa bahawasanya dia boleh bedah secara apa orang panggil macam tu ya, dia boleh bedah daripada jauh. Macam tu lah hilang penyakit orang ni. Dia lebih kemah daripada Jibril. Kan, dia lebih kemah daripada Jibril. Ada pula kita tengok sebelum ni ada orang yang jenis dia boleh buat bedah apa ni? Bedah apa orang panggil yang jenis macam tiba-tiba keluar darah. Apa? Kesan bedah pun tak nampak. Tiba-tiba hilang penyakit tu. Wah, ni mustahil. Sebab sahabat Nabi SAW pernah melihat bagaimana ada parut ataupun ada tanda belahan di dada Nabi SAW. Maka dikeluarkan sesuatu daripada dada Nabi SAW, ya. Dan pada ketika itu juga tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut ada dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, begitu juga dengan kitab-kitab sirah yang lain, maka pada ketika tersebut Nabi SAW diberi pilihan sama ada susu ataupun arak. Pada ketika itu arak masih lagi belum diharamkan, ya. Maka Nabi SAW yang kita sebut sebagai Nabi Mustafa, ya, Nabi yang the chosen one ini, maka Nabi SAW memilih susu. Maka disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah mengatakan bahawasanya Nabi SAW telah sebagaimana disebut Nabi SAW memilih susu. Susu itu adalah seperti mana disebut sebagai fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Makna kata fitrah manusia ni apa? Agama yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ini adalah agama yang fitrah. Agama yang mana yang menunjukkan keperluan ataupun menunjukkan jalan kepada kehidupan sebenar manusia. Okey. Agama kita ni lah, agama yang kita ada sekarang ni. Baik, kita teruskan lagi sebab banyak poin ni. Saya senarai banyak poin ni. Kemudian, ya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril menarik
satu ekor ataupun Jibril menarik tali, dan tiba-tiba datanglah satu ekor binatang seperti mana kuda. Seperti mana kuda, iaitulah binatang tersebut dia lebih kecil, dia lebih kecil daripada kuda dan dia lebih besar daripada keldai. Yang mana binatang tersebut mempunyai tali dan dikatakan bahawasanya binatang tersebut adalah binatang syurga. Yang kita tahulah sebagai buruk Jadi dia ataupun digelarkan sebagai buruk. Ada sebagai riwayat menyatakan bahawasanya buruk ini berwarna putih. Allah Taala alam. Ada juga yang mengatakan warna sebegini, ya, terpulang. Tetapi apa yang kita nak sebut, buruk ini dia adalah binatang tunggangan yang datangnya daripada syurga. Ada tali. Sebab apa ada tali nanti kita akan tengoklah, sebab ada tali dia. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi SAW menaiki ataupun ialah Jibril AS minta kepada Nabi SAW untuk naik ke atas buraq tersebut, maka Nabi SAW pun naik di atas buraq tersebut. Namun ketika itu buraq tu dia rasa macam dia berlaku pergerakan sikit, macam tak tenang sikit. Maka kata Jibril AS kepada buraq tersebut, maraqibaka min khalqillah qad ahada akram 'ala Allah min Muhammad. Maka kata Jibril AS kepada buraq tersebut, wahai buraq, demi Allah sesungguhnya belum ada makhluk yang paling mulia berbanding Muhammad yang menunggang kamu. Mana kata yang paling mulia yang menunggang dia pada ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buraq ni yang dikatakan binatang yang buraq ni. Baik, kalau kita hari ni, kalau buraq, kita faham kan, kalau ada buraq, ada bahagian stesen minyak, dia ada buat lambang buraq, buraq oil. Dia ada lambang kuda bersayap. Kita pun tak tahu lah dia pun ambil daripada mana kan. Tapi buraq oil, kalau kita tengok, dia merupakan stesen minyak lah, stesen minyak. Tapi dia bukan buraq tu, ini adalah buraq tunggangan Nabi SAW ketika mana naik ke dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, maka Nabi pun menunggang binatang tersebut yang dinamakan buraq, yang dikatakan perjalanan Nabi SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka Nabi pun menaiki buraq tersebut daripada Masjidil Haram sehinggalah ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan, tuan-puan sekalian, mengatakan bahawasanya laju tak laju buraq ini sempatan kilat, kita panggil bila kita lihat ataupun dilihat kepada sejauh pemandangan, sejauh itulah pergerakan ataupun lopatan buraq tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Namun dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita kena faham bila mana Nabi SAW daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis itu, Nabi melihat beberapa kabilah yang membawa untanya, yang sedang mencari unta dan seumpamanya. Bukan sahaja Nabi SAW dia naik macam laju macam tu kemudian tak nampak apa, bukan. Nabi melihat pemandangan di bawah pada ketika itu. Baik. Maka sampailah Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihatlah perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram sehinggalah ke Masjidil Aqsa ni, dia bukan, kalaulah satu orang manusia tu dia berjalan dengan keadaan yang orang panggil naik unta, barangkali memakan masa barangkali 40 hari, 40 malam untuk sampai ke Masjidil Aqsa tu. Tapi Nabi SAW pergi hanya dengan keadaan satu malam sahaja. Mana kata dengan keadaan yang sangat laju. Baik, maka sampailah Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Satu juga, tuan-tuan sekalian, satu pertanyaan kita, kenapa Nabi SAW diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis? Kenapa Baitul Maqdis dan bukan di tempat yang lain? Ini saya ringkaskan ni sebab kita nak cepat. Sebab tuan-tuan sekalian, dikatakan bahawasanya Baitul Maqdis itu merupakan salah satu tempat ataupun merupakan tempat yang mana dekat-dekat akhir zaman ini dia akan menjadi tempat perkumpulan umat manusia satu hari nanti. Dan di Baitul Maqdis ini juga, tuan-tuan sekalian, merupakan satu-satunya tempat yang mana di muka bumi Allah ini yang terdapatnya highway, bukanlah highway, kita panggil laluan untuk naik ke langit. Naik ke langit. Baik. Bila Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, maka pada ketika itu Nabi SAW
Ialah pada ketika itu kalau kita tahu pada peristiwa tersebut, bila Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, ya, baginda Nabi SAW menjadi imam, dan pada ketika itu telah ada ataupun pada ketika itu semua rasul ada, dan Nabi SAW menjadi imam solat pada ketika itu. Mungkin ada yang tanya pula kan, Ustaz, solat apa pula yang dilakukan oleh Nabi dan juga Rasul yang lain? Syariat tuan-tuan sekalian, sebelum daripada Nabi SAW menerima orang panggil apa, syariat solat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, sebelum itu dikatakan bahawasanya orang panggil apa, syariat yang dilakukan ataupun solat yang dilakukan adalah 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Di waktu petang. Namun pada peristiwa ini tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menjadi imam bagi segala rasul, bagi segala nabi yang ada pada ketika itu di Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW nak naik ataupun Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis itu, Nabi SAW mengikat binatang tunggangannya, itulah buruk itu, di satu tempat yang kita nampak. Tempat tersebut kalau hari ini dia ada di Baitul Maqdis, yang mana kalau kita tengok hari ini orang Baitul Maqdis, orang Yahudi dia duduk nangis di dinding tersebut. Ada satu dinding di Baitul Maqdis yang mana dia ada satu gelung besi. Dikatakan bahawasanya tuan-tuan sekalian, Nabi SAW mengikat ataupun menambat buruk tersebut, tali buruk tersebut di tali tersebut ataupun di di lubang ataupun di cincin besi tersebut yang ada di dinding Baitul Maqdis. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selepas Nabi jadi imam sebagainya, kemudian perjalanan Mi'raj Nabi SAW naik ke langit. Dalam kes ini tuan-tuan sekalian, para ulama khilaf sama ada Nabi SAW naik ke langit itu menggunakan buraq ataupun dengan cara yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu lah dengan cara macam mana, tapi Nabi tambat buraq tu. Baik. Kemudian diringkaskan lagi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam pun naiklah ke langit. Sampailah Nabi SAW pada langit yang pertama. Ya, pada langit yang pertama. Dan pada ketika itu Jibril alaihissalam masih lagi tidak menunjukkan, maksudnya Nabi Jibril alaihissalam bukanlah dengan rupa yang sebenarnya. Jibril alaihissalam masih lagi dalam rupa satu orang lelaki. Kemudian tuan-tuan, pada ketika itu bila Nabi SAW naik ke langit pertama pada ketika itu ditutup ataupun tertutup. Persoalan dia, sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni, ataupun rasa-rasa kita lah sekarang ni, langit pertama tu tertutup ke terbuka? Soalan. Tertutup tuan-tuan. Tertutup. Sebab setiap langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampailah langit ketujuh tu, semuanya dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, dalam peristiwa Mi'raj ini, Nabi SAW naik ke langit pun, pada langit pertama, ketika mana malaikat Jibril membawa Nabi SAW, ya, maka malaikat di langit pertama pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa ni? Maka Jibril alaihissalam tersebut, dia adalah Muhammad. Adakah, kemudian malaikat pada langit pertama pun menanyakan adakah dia dijemput? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, dia dijemput. Dia adalah Muhammad, kan, Muhammad. Maka malaikat pertama pun mengucapkan marhaban bi Muhammad, mengucapkan selamat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk kepada langit yang pertama. Dikatakan tuan-tuan sekalian dalam riwayat, ketebalan langit pertama itu ataupun besarnya langit pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok ni alam semesta kita ni, yalah, kalau mana kita tengok tu bukan langit lah tu, kan, bukan langit pertama lah tu. Allahu akbar, kalau kita 500 tahun perjalanan tebalnya. Satu langit pertama nak sampai kepada langit kedua, jauhnya adalah 500 tahun perjalanan. Maknanya berbilion-bilion besarnya langit pertama ini berbanding bumi ataupun langit yang ada di alam semesta ini. Dan sudah tentulah yang ada di langit-langit itu, langit pertama, yang kedua sampai langit ketujuh, itu merupakan tempat tinggal kepada para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan sekalian,
Bila Nabi SAW naik pada langit yang pertama, kemudian Nabi SAW melihat ada satu orang manusia. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Malaikat Jibril AS, maka Malaikat Jibril kata itu merupakan Adam AS. Kemudian Jibril pun suruh Nabi bagi salam, kemudian Nabi pun bagi salam kepada Nabi Adam AS. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mana dikatakan ketika mana Nabi SAW hendak meninggalkan Nabi Adam dan Nabi SAW naik pada langit kedua itu, maka pada ketika itu Nabi SAW melihat kepada Nabi Adam, ya, dia menitiskan air mata, kan? Sebab sebelah kanan Nabi Adam melihat syurga dan sebelah kirinya adalah neraka, sebelah kanan syurga, sebelah kiri neraka. Ialah umat Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW cuci cicit. Ialah Nabi Adam, dia gembira bila melihat di sebelah kanan, tapi dia sedihlah bila melihat di sebelah kiri. Sebab ada di kalangan umat dia ataupun di kalangan cucu cicit dia yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan saya cepatkan lagi. Kemudian Nabi SAW dengan Malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Langit kedua juga tertutup. Kemudian Nabi SAW bagi salam kepada malaikat yang menjaga langit kedua itu. Kemudian juga berjumpa dengan dua orang lelaki yang ada di langit kedua itu, iaitulah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Ya, Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam, ya, merupakan sepupu. Kedua-dua nabi ini adalah sepupu. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mana yang kita lihat bagaimana Nabi SAW pada langit kedua ini, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa, tuan-tuan sekalian, seperti mana yang kita mengetahuinya, Nabi Isa tidak pernah mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa itu hidup. Kan? Dan kalau kita tanya, adakah Nabi Isa ini merupakan, kita boleh katakan sahabat Nabi ataupun kita boleh golongkan di kalangan golongan sahabat? Ya, boleh digolongkan di kalangan golongan sahabat. Sebab Nabi Isa AS berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Dan pada akhir ataupun pada hari dekat-dekat hari kiamat ataupun pada akhir zaman nanti, Nabi Isa AS akan diturunkan, ya, yang dikatakan dalam hadis tuan-tuan sekalian, diturunkan di Syria, kan? Nabi Isa akan diturunkan, tuan-tuan sekalian, pada akhir orang panggil akhir zaman ini, yang mana akan menjadi presiden kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan pada ketika itu juga Nabi Isa AS akan menggunakan syariat baginda Nabi SAW. Itu langit kedua. Kemudian langit ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian yang langit keempat, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris AS. Ya, yang mana kita tahu Nabi Idris AS ni satu orang Nabi yang saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi SAW, langit kelima, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian pada langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Dan ketika mana Nabi Musa AS dan ketika mana Nabi SAW hendak meninggalkan Nabi Musa pada ketika itu, maka dia melihat Nabi Musa berada dalam keadaan yang sangat sedih. Berada dalam keadaan yang sangat sedih. Ketika mana Nabi SAW nak meninggalkan Nabi Musa, sebab apa? Bila ditanya, maka Nabi Musa AS mengatakan bahawasanya, ialah, dia melihat, dia kata, aku sedih sebab aku melihat satu orang Rasul yang mana umatnya masuk syurga lebih banyak daripada umat aku, kata Nabi Musa AS. Kemudian saya ringkaskan lagi. Kemudian sampailah kepada langit yang ketujuh, tuan-tuan sekalian. Iaitulah langit yang ketujuh ini ada satu tempat atau yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Iaitulah Baitul Ma'mur ini merupakan satu tempat yang mana tempat tawaf para malaikat. Yang mana tuan-tuan sekalian, satu hari kalau kita di Mekah Al-Mukarramah, kita manusia ni mengelilingi Kaabah, di langit sana ni, di Baitul Ma'mur, para malaikat bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan bahawasanya setiap hari ada 70,000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap malaikat yang masuk itu 70,000 dan mereka keluar tak pernah masuk balik. Mana kata 70,000 yang lain, 70,000 yang lain, 70,000 yang lain. Daripada awal-awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu, sampai hari ini malaikat tidak pernah berhenti bertawaf
kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Ma'mur sehari sebanyak 70,000 malaikat. Oh, banyak lah, banyak. Satu makhluk yang cukup hebat. Baik. Makanya Nabi SAW melihat, tuan-tuan sekalian, malaikat ini bila dia tawaf, malaikat juga menyebut satu zikir yang mana menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ni satu zikir yang cukup hebat, tuan-tuan sekalian. Bahkan bukan kita sahaja, bahkan para malaikat sendiri pun berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW, Nabi Idris satu orang Nabi yang cukup sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bolehlah sama-sama hari-hari kita perbanyakkan zikir tersebut. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana Nabi SAW naik ke langit ketujuh tersebut, di Baitul Ma'mur, Nabi melihat satu orang yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Maka Nabi melihat satu orang yang rupa parah sama macam dia, handsome macam dia, satu orang yang bentuk rupa macam Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya kepada malaikat Jibril, maka Jibril kata itu merupakan Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Muhammad SAW pun bagi salam kepada Nabi Ibrahim AS. Yalah, kalau kita tengok yalah salah silah Nabi SAW ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusail bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin, sampailah kepada berapa 20 bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim AS. Sebab apa sama? Sebab ialah satu orang lelaki yang sama itu Nabi Ibrahim. Sebab Nabi SAW jalur keturunannya adalah daripada Nabi Ibrahim AS. Maka pesanan Nabi Ibrahim AS ketika mana Nabi SAW hendak meninggalkan Baitul Ma'mur ataupun langit ketujuh tersebut, maka kata Nabi Ibrahim, pesanan Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, beritahulah umat kamu syurga bahawasanya sesungguhnya syurga itu tanahnya sangat wangi, sangat subur tanahnya, sangat tenang. Maka kata Nabi Ibrahim AS, wahai Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sesiapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menanamkan satu biji benih di dalam syurga. Setiap kali dia menyebut ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pesan Nabi Ibrahim ni kepada Nabi Muhammad SAW. Bang siapa yang menyebut zikir tersebut, Allah Ta'ala akan menanam satu biji benih pohon tersebut di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Ni satu benda yang bila kita mendengar ni tuan sekalian, meramal kita. Kita bangun mulai sebelum subuh tu, eloklah subhanallah walhamdulillah wala, zikir. Zikir ini sangat menenangkan jiwa kita. Di samping itulah yang kita dapat. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, nak habis. Dia sikit sikit. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW pergi ke satu tempat yang mana Jibril pada ketika itu tidak boleh memasuki tempat tersebut, ya, dan Jibril pada ketika itu berubah, ataupun Jibril pada ketika itu berubah menunjukkan dirinya yang sebenar, yang kita tahulah sangat besar sangat besar, yang sangat banyak sayapnya Jibril pada ketika itu. Maka Jibril dah tak boleh nak teruskan perjalanan itu, melainkan tempat tersebut hanyalah boleh dinaiki ataupun boleh sampai oleh Nabi SAW sahaja. Baik, itulah tuan-tuan sekalian, pada peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita melihat makam Nabi dengan makam Jibril AS berbeza. Dari sudut apa? Malaikat Jibril walaupun dia merupakan seorang malaikat, tetapi makam Nabi SAW jauh lebih tinggi berbanding dengan makam para malaikat. Baik, itulah bila sampai di satu tahap malaikat tak boleh naik ni, tapi Nabi SAW boleh naik lagi. Ya, boleh naik lagi. Maka sampailah Nabi SAW di mana tempatnya yang dinamakan sebagai Sidratul Muntaha. Maka pada ketika itu juga Nabi SAW mengambil kefarduan solat sebanyak 50 fardu 50 waktu, 50 fardu pada ketika itu. Maka Nabi SAW juga dibawa menengok syurga dan juga neraka. Ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, ni terakhir last kita malam ni mungkin tak sempat nak bincang berkaitan dengan apa lagi yang Nabi SAW lihat pada ketika itu. Tengok apa lagi. Kita mungkin tak sempat nak bincang sebab banyak benda ni dia kena buat satu siri. Cerita bab syurga saja mungkin 1 jam setengah. Cerita bab neraka saja mungkin 1 jam setengah. Peristiwa yang berlaku di Isra Mi'raj tu. Tapi yang saya nak sebut satu je peristiwa, ataupun satu sahaja yang berlaku ketika mana Nabi SAW masuk ke dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Nabi melihat dengan
apa ke ketakjuban Nabi ya berkaitan dengan syurga itu, dan pada ketika itu Nabi membau ataupun menghirup satu wangian yang sangat wangi. Maka ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, wangi apa ni? Wangian apakah yang aku cium ya? Maka kata Jibril alaihissalam, itu merupakan wangian ya, itu merupakan wangian yang datangnya daripada satu orang yang disebut sebagai penyikat rambut anak Fir'aun, itulah Masyidah, dan juga anak-anaknya. Kan kalau dalam peristiwa ni tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat Masyidah ni bukan nama dia. Masyidah itu dimaksudkan adalah satu, kalau Masyidah tu dia adalah seorang tukang sikat lelaki, tapi kalau Masyidah dia ada seorang tukang sikat anak Fir'aun, tukang sikat anak rambut anak Fir'aun. Tuan-tuan sekalian, pada zaman itu, seperti mana yang kita telah mengetahui mungkin daripada ini, nama kepada Masyidah ini dia sangat popular lah. Yang mana ketika mana dikisahkan satu hari bila mana dia menyisirkan rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sikat tersebut jatuh. Bila jatuh, dia menyebut satu perkataan Allah. Maka bila anak kepada Fir'aun tu, dia toleh belakang, dia kata, sebut Allah. Allah ke apa? Allah tu maksudnya adakah bapa aku? Maka Masyidah kata, Allah ini adalah Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan bapa kamu. Dia kata kepada anak Fir'aun. Maka kalau kita kata anak Fir'aun ni sama dengan Fir'aun lah, lebih kurang jahat dia. Maka dia pun telah mengadu kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun panggil, Fir'aun siasat, Fir'aun panggil. Maka Fir'aun tanya, betul ataupun tidak? Maka Masyidah pun kata, tak betul. Allah itu adalah Tuhan kamu, Tuhan aku dan Tuhan kamu, Tuhan keseluruhannya. Maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, Masyidah pada itu dia ada berapa orang anak? 5 orang anak. Kan bersama dengan dia, termasuklah anak yang masih lagi menyusukan badan, susu badannya. Kemudian kata Fir'aun, tolong bawa mai satu telaga ataupun satu periuk ataupun satu kuali yang besar. Maka diletakkan di dalam kuali tersebut minyak yang panas. Diletakkan api sampailah minyak pada ketika itu menggelegak. Maka ditanya kepada Masyidah, kamu nak beriman dengan aku ataupun kamu nak sembah aku sebagai Tuhan kamu, ataupun kamu nak beriman dengan ajaran Nabi Musa? Ditanya kepada Masyidah. Maka Masyidah kata, aku tetap dengan pendirian aku dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mana kata beriman dengan Allah lah. Maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, ditolaknya anak yang pertama. Kan dia ada 5 orang anak kan, ditolak anak yang pertama. Kemudian nak tolak anak yang kedua, tanya lagi, kamu nak beriman dengan aku, kamu nak beriman, nak menyembah aku ataupun nak mengikut syariat Nabi Musa? Maka Nabi Musa kata Masyidah, ditolak anak kedua, anak ketiga, anak keempat, sampailah kepada anak yang kecil sekali tuan-tuan sekalian. Maka pada ketika itu, ialah anak yang last sekali ni, orang panggil baby ni, bila nak buat itu kita berasa sedih, betul tak? Dikatakan bahawasanya menitih air mata dia. Maka ditanya oleh Fir'aun pada ketika itu, nak beriman dengan aku ataupun nak beriman dengan nak menyembah aku ataupun nak beriman dengan syariat Nabi Musa? Maka pada ketika itu tuan sekalian, ditakdirkan salah satu bayi yang bercakap pada waktu kecil, anak kepada Masyidah kan, dia kata apa? Ya umma isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu aku, janganlah bersedih, sabar kerana kamu dah di atas jalan kebenaran. Maka bayi yang kecil itu cakap, maka dia pun dibunuhlah, mati dalam minyak yang panas tersebut. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi SAW dia duduk dalam syurga tu, Nabi mencium satu bauan yang sangat wangi. Maka dikatakan oleh Jibril alaihissalam, itu adalah wangi Masyidah dan juga anak-anak Allah. Ya. Maka tu dipendekkan cerita, panjang cerita ni, saya pendekkan cerita. Maka Nabi SAW pun turun semula mengambil buruk dan seumpamanya. Maka Nabi SAW pun pulang daripada Baitul Maqdis, laju pulang ke Mekah. Bila pulang ke Mekah tuan-tuan sekalian, maka sepanjang perjalanan tersebut Nabi sempat melihat beberapa kabilah orang yang duduk di padang pasir yang tengah mencari unta dan seumpamanya. Maka sampailah Nabi SAW sebelum dia bersubuh di kota Mekah. Okey, dipendekkan cerita lagi sebab masa kita sangat pendek. Saya pendekkan cerita. Waktu pagi tuan-tuan sekalian, selepas daripada subuh, waktu pagi lah kita panggil, Nabi SAW dia termenung. Nabi SAW baginda termenung di depan Kaabah. Ya, di depan Kaabah. Termenung sebab apa tuan-tuan sekalian? Yalah, satu benda yang kita panggil, kita dibawa berjalan ni ke atas langit. Kalau benda ni cakap kepada orang, agak-agak orang nak percaya ke tuan-tuan? Susah. Ditakdirkan pada waktu pagi tersebut, datanglah satu orang manusia yang namanya Abu Jahal.
Abu Jahal ni tuan-tuan sekalian, dia cukup licik dan cukup jahat orang dia. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ada apa-apa kau nak beritahu begini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Cerita Nabi sallallahu pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, jumpa Allah, begini. Makanya Abu Jahal dia dengar begitu, dia kata, "Ni betul dah ni, gila dah ni. Tak boleh pakai dah Muhammad ni," dia kata. Tapi dia tak gelak lagi. Sebab apa? Kalau dia gelak, nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia takkan minta lah untuk cerita lagi. Tapi Abu Jahal kata apa? Dia tak gelak. Dia kata, "Boleh betul ke ni? Kalau betul ni, aku boleh tuan Muhammad, aku panggil semua penduduk Mekah datang berjumpa dengan kamu hari ini dan kamu cerita benda yang sama yang bagaimana kamu cerita kepada aku pagi ni." Maka Nabi SAW pun pada ketika itu Nabi pada ketika itu dengan niat rasa macam dia nak menyampaikan dakwah, tetapi dalam masa Allah sekalian, bandingan Nabi dengan Abu Jahal ni, Abu Jahal pula niat pada ketika itu nak menjahanamkan Nabi, kan? Maka dikumpulkan seluruh penduduk Mekah. Bila penduduk Mekah datang, cakap, Nabi pun beritahu, "Ya wahai penduduk Mekah, semalam aku di Isra dan juga Mi'rajkan dan sebagainya." Maka habis semua yang ada kat situ tanpa sekalian, viral. Jadi hari itu jadi kelang kabut. Orang pun gelak, sampai ada orang gelak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Muhammad ni tak boleh pakai dah. Bahkan di kalangan orang Muslim pun pada ketika itu ada sebahagiannya yang kita sebut yang dekat-dekat nak murtad. Yalah tuan-tuan sekalian, benda tu sangat menguji keimanan orang Muslim pada ketika itu. Dan Nabi dikatakan pada ketika itu ala Hijr Ismail, kan? Nabi SAW pada ketika itu sedang berucap di Hijr Ismail, berucap pada penduduk Mekah pada ketika itu. Allahu Akbar. Sampailah tuan-tuan sekalian, Abu Jahal ni, orang panggil Abu Jahal ni sebab dia ni umpamakan sebagai Firaun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Abu Jahal ni itulah umpamanya. Dia ni pada zaman dia, sepatutnya nama dia Abu Hukam, kan? Abu Hukam, satu orang yang bijaksana. Sebab dia ni pada usia muda, dia duduk di dalam majlis Darun Nadwah. Orang Quraisy ni dia ada satu pertubuhan dia, Darun Nadwah ini, dia mengumpulkan orang-orang yang bijaksana. Salah seorang yang berada di situ, orang muda yang pertama yang ada di situ adalah Abu Jahal lah. Tapi bila mana tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa dia membunuh Sumayyah, kan? Dia menusuk tombak, dia membunuh Sumayyah dengan memasukkan tombak itu melalui kemaluan dan seumpamanya. Dia dua sebab. Maka pada ketika itu Nabi SAW memanggil dengan Abu Jahal. Dan yang keduanya sebab apa? Abu Jahal ini dia satu orang manusia yang selalu curi-curi dengar bacaan Nabi SAW, bacaan Quran Nabi ni. Waktu malam ni bersekodeng Nabi, dia suka dengar Nabi baca Quran ni. Dia pun tahu Islam tu betul, tapi dia bongkok sebabkan asabiyah, itu cerita lain lah. Asabiyah keturunan dia ni, maka dia tidak memasuki Islam. Dia ego. Dua sebab ni lah Nabi SAW menggelarkan dia sebagai Abu Jahal. Abu Jahal ni dia bukan bapa saudara Nabi. Kalau bapa saudara Nabi Abu Lahab, kan? Ni Abu Jahal. Dia satu orang manusia yang memalukan Nabi. Bahkan dia mengumpulkan beberapa orang pada ketika itu, jom kita ada orang beritahu kepada Abu Jahal, ada satu orang ni, itulah Abu Bakar, cuba pergi beritahu kat Abu Bakar. Tengok dia kata, Abu Bakar, kalau Nabi SAW pergi beritahu kat Abu Bakar tak percaya, benda ni boleh jadi lagi viral, mengukuhkan lagi statement kata Muhammad ni tak betul. Maka mereka pun ramai-ramai datang ke rumah Abu Bakar pada ketika itu terkejut tengok, biasanya yang datang rumah aku ni orang Islam je, tapi yang datang hari ni semua orang kafir boleh tangkap, kafir Quraisy. Maka datang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kau mendengar tak cerita-cerita ni sebagainya? Percaya tak percaya?" Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kata apa? "Kalaulah Muhammad bagi tahu kepada aku lebih daripada ini pun aku akan percaya." Abu Bakar As-Siddiq senang lah. Kalau Muhammad bagi tahu benda ni lebih daripada ini pun aku percaya. Bahkan orang kafir Quraisy kata, "Naik ke langit ketujuh, percaya?" "Percaya," kata Abu Bakar. "Aku percaya lebih daripada ini pun aku percaya," kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada ketika itu jugalah yang menyebabkan mungkin ada sebahagian daripada orang Islam yang 50-50 tu, dia mulai meyakini disebabkan Abu Bakar As-Siddiq meyakinkan ataupun yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq juga digelar sebagai As-Siddiq, satu orang yang membenarkan kata-kata Nabi SAW. Maka sekadar itulah yang boleh kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan sekalian. Adapun yang kita melihat tuan-tuan sekalian, daripada rentetan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, dia adalah memantapkan lagi ataupun menetapkan lagi hati-hati kita ni, keimanan kita kepada peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lah yang memperjuangkan, kita lah yang meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan.
Kalau ada orang perli berkaitan dengan peristiwa ini, kita lah orang yang pertama yang akan backup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut tadi lah, ada orang yang sebut peristiwa ni macam roh je kot, macam dia mimpi je kot. Kalau mimpi, kenapa orang kafir Quraisy menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di Hijr Ismail, pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Sehingga kan bila ditanya oleh kafir Quraisy, ialah Nabi Muhammad tak pernah pergi pun Masjidil Aqsa tu. Tapi ada orang pada ketika itu yang pernah pergi, dia minta yang Muhammad cerita macam mana Masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh cerita berapa banyak tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa tu, macam mana Masjidil Aqsa tu. Terkejut orang tu dengar. Jadi ini merupakan bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu ujian nak menguji keimanan orang-orang Islam pada ketika itu. Okey, tuan-tuan sekalian, saya rasa mungkin sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Jam pun telah menunjukkan pada pukul 9. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, bila kita boleh bawa lagi lah sirah ini. Soalan cerita sirah ni tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Ya, antara kitab yang saya bukan nak promosi apa, tapi tuan-tuan sekalian, kalau boleh nak dapatkan kitab ini, bolehlah dapat, tak ada masalah. Sebab kitab sirah ni dia banyak kedai, kan? Dia banyak, dekat cetakan banyak. Kalau kita baca buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah ni saja saya bawa lah. Dalam bahasa Arab ni kalau kita buka, susahlah kita nak baca. Dalam terjemahan pun dia bukanlah tak menarik, dia macam tulisan je semua. Tetapi kalaulah kita sebut kitab ini yang di hadapan saya ini, yang saya bawa, saya bawa untuk saya promosi. Bukan saya bukan meniaga apa, tapi saya promosi lah, tuan nak beli ke, tunjuk ke anak cucu. Ni Atlas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni, yang syoknya dalam ni dia banyak. Dia cerita pasal tu, macam dia selit gambar, dia selit peta, dia selit apa tempat-tempat yang berlaku. Kita bila buka yang ni, rindu kita kepada kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah itu insya-Allah sebuah sikit terubat. Ni buka ni, tuan, gambar-gambar, ada masjid, ada gambar sekian-sekian. Cerita pasal Taif, tunjuk di manakah adanya taman Abdas tu kan, masjid dia. Mana masjid dia? Oh, jadi kita nak pergi umrah ni, tempat kita boleh tengok. Oh, seronoknya kitab ni. Ha, itulah kan. Maknanya kita ni biarlah kita mencintai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sekadar itu saja. Terima kasih pada tuan-puan yang sudi mendengar ceramah kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu lemah di saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.